Kalau kita tanya fan MU, skuad MU zaman bila yang paling kuat bagi depa? Mesti ramai akan jawab Class of 92 disebabkan depa ni menang treble dan juga menguasai England selama bertahun-tahun. Tapi kalau hangpa nak tahu, MU ada satu lagi generasi yang hebat yang dikenali sebagai The Busby Babes. Generasi ini adalah generasi player dikelolakan oleh dua individu yang sangat hebat, iaitu Sir Matt Busby dan juga Jamie Murphy, iaitu assistant dia. Sir Matt Busby adalah manager MU tentu. Sebelum tu siapa Sir Matt Busby ni? Sir Matt Busby ni kalau hangpa nak tahu, waktu dia bergelar sebagai seorang pemain, dia ni lebih banyak menghabiskan karier dia sebagai pemain rival tim MU. Dia pernah bermain bersama pasukan seperti Manchester City dan juga pasukan Liverpool sebelum bersara, dan lepas dia bersara sebenarnya dia nak jadi coach pasukan Liverpool, tapi disebabkan ada kesalahfahaman dan waktu tu kebetulan pasukan Manchester United perlukan coach baru, so mereka ni ambil lah Sir Matt Busby jadi coach mereka. Kejayaan pertama Sir Matt Busby bersama pasukan Manchester United adalah berjaya menjuarai Division 1, iaitu pada musim 1951-52. Yang kalau kita nak kenal lah ni adalah EPL lah, senang. Tapi skuad yang menang Liga waktu 1951 tu bukanlah digelar sebagai The Busby Babes, sebab waktu tu skuad tu ramai dah tua dah, dan Sir Matt Busby mengambil keputusan untuk menyalin skuad tu kepada skuad yang lebih muda. Bila buat banyak perekrutan player muda, mestilah Manchester United akan mengalami sedikit masalah. So Manchester United waktu tu mengalami 3 musim kemarau tanpa trofi Liga. Walaupun mengalami kemarau trofi selama 3 musim, akhirnya pasukan Manchester United yang digelar sebagai The Busby Babes waktu tu telah berjaya memenangi Liga pada musim 1955-56. Dan kalau hangpa nak tahu, skuad yang menang Liga waktu ni adalah skuad yang sangat-sangat muda, iaitu waktu ni purata umur satu tim tu adalah 22 tahun. Hang boleh brain dah, umur 22 tahun every satu tim boleh menang Liga. Hak tu memang level lain lah. So, tim Sir Matt Busby ni pun digadang-gadang akan menjadi tim yang akan menguasai England dan juga akan menguasai Eropah di masa depan. Waktu mereka muda pun dah boleh menang Liga, apatah lagi kalau mereka dah matang nanti. Dan untuk pengetahuan hampa, kompetisi UCL yang pertama diadakan pada musim 1955 dan juga 56. Maksudnya sebelum tu UCL tak ada lagi lah. Dan Manchester United pertama kali menyertai UCL ni adalah pada musim 1956-57, iaitu kali kedua kompetisi ini berjalan. Dan waktu tu skuad muda Manchester United under Sir Matt Busby berjaya melayakkan diri sampai ke semi final UCL waktu tu. Tapi sayang mereka ni dikalahkan oleh pasukan Real Madrid. Real Madrid memang tak boleh nak buat apa lah. Untuk peringatan hampa, dalam 5 kompetisi UCL pertama, 5-5 Real Madrid tapau. Daripada 1955 sampai 1960, semua Real Madrid menang. Waktu skuad MU ni kalah dengan Real Madrid, pemain muda kat MU waktu tu masih lagi belum matang. Waktu tu Manchester United dah ada Sir Bobby Charlton yang masih berusia 19 tahun, dan pemain bintang lain seperti Duncan Edwards pada usia 21 tahun. Tapi time ni, waktu ni competition dekat Eropah ni baru diadakan, dan FA England ni masih berbelah bagi nak bagi tim mereka ni sertai ke tidak. Sebab dulu bukan macam lah ni, dulu ada masalah transport. Memang ada penerbangan komersial tapi agak terhad. Dan musim lepas tu pada musim 1957-58, pihak pengurusan FA England siap bagi tahu lagi dekat Sir Matt Busby. Mereka kata Manchester United tak payahlah sertai competition dekat Eropah tu, just main dekat England je sebab tak mau jadual agak padat. Tapi mereka tak tahulah jadual lah ni lagi padat. Tapi kalau kira zaman dulu tu, kalau 2 game seminggu tu dah boleh kata padat gila lah. Tapi tentu Sir Matt Busby bertegas. Dia kata dia nak angkat nama Manchester United bukan setakat dekat England tapi dekat Eropah juga. So bila dia kata macam tu, FA England tak boleh nak kata apa. Dan musim sebelum tu, iaitu musim 1956-57, pasukan Manchester United sekali lagi skuad muda Manchester United tentu sekali lagi berjaya menjuarai Division 1. Dan musim berikutnya macam aku kata tadi, Manchester United tetap masuk dalam UCL walaupun mendapat tentangan hebat daripada pihak FA England. Dan sekali lagi pasukan Manchester United berjaya marah agak jauh, iaitu sampai ke semi final. Tapi sebelum semi final tu, ada satu peristiwa hitam yang berlaku yang membekas dekat seluruh komuniti Manchester United. Bukan saja dekat komuniti Manchester United tapi juga dekat komuniti bola sepak dunia juga. Sebelum tu sebenarnya kan jadual UCL ni dekat tengah minggu, betul tak? Macam contoh lawan hari Selasa, lawan hari Rabu. So kalau ikut jadual betul-betul, selepas MU lawan dengan pasukan Red Star Belgrade, iaitu dekat quarter final, mereka ni dijadualkan untuk bertemu dengan pasukan Wolves dalam Liga. Dan kalau apa nak tahu, time ni Wolves adalah pasukan yang sedang menduduki tangga tak atas Liga. Manchester United duduk nombor 2, dibezakan dengan 6 poin antara mereka. So boleh kata time ni Manchester United tengah title race dengan pasukan Wolves.
So Sir Matt Busby waktu ni dia call pihak FA untuk minta tangguh perlawanan pasukan Wolves nanti. Sebab apa? Sebab dia takut tak sempat nak buat persiapan ataupun tak sempat nak sampai dekat England selepas lawan dengan Red Star Belgrade nanti. Tapi pihak FA England kan depa dah bagi tahu awal dah, depa bagi tahu kat Sir Matt Busby kata jangan masuk. So pihak FA Inggeris ni depa bertegas, depa kata tak boleh. Depa kata kalau hang nak tangguh, kami akan terus tolak 3 poin, kira game tu jalan, Wolves menang. So Sir Matt Busby ni pun dia ambil lah inisiatif sendiri. Sepatutnya Manchester United ni terbang ke Red Star Belgrade dan balik ke Manchester United naik pesawat komersial yang biasa. Tapi disebabkan depa ni nak ligan masa, depa ni naik pesawat khas yang mana depa je yang akan naik. So bila depa je yang akan naik, jadual depa ni akan lagi cepat sikit lah. Dan game dekat Red Star Belgrade berakhir dengan seri 3-3 dan Manchester United berjaya melayakkan diri ke semi final selepas berjaya mengalahkan depa dalam perlawanan pertama dengan keputusan 2-1. So bila dah habis game dekat Red Star Belgrade, pasukan Manchester United pun bersiap lah untuk balik dan perjalanan depa balik ke Manchester lebih kurang dalam 5 jam. Dijadualkan dalam lebih kurang 5 jam. Boleh kata cuaca memang agak kurang baik dan penuh dengan salji. Dan dalam perjalanan tu, kapten kapal terbang tentu iaitu James Stein buat pengumuman yang depa ni akan berhenti dekat Munich untuk isi minyak. Bila mereka dah mendarat dekat Munich untuk isi minyak, tengok dekat situ cuaca semakin teruk, salji semakin lebat lah. Dia kalau hang duduk atas dah tak apa lagi, ni hang duduk bawah, hang nak berlepas tu yang susah tu. Waktu ni penumpang semua dalam flight tu mereka fikir mereka kata macam uish tangguh pula lah ni flight kan, sebab tengok cuaca macam buruk sangat. Tapi tiba-tiba lepas tu Sir Matt Busby panggil mereka ni naik flight. So mereka pun kata okey lah, boleh naik, jom lah. So flight pun cubalah untuk berlepas. Sekali mereka jalan dekat landasan, tiba-tiba pusing balik. Kali kedua mereka try lagi, pusing balik. Lepas tu mereka berhenti. Maksudnya 2 kali mereka cuba bertolak tapi gagal untuk berlepas. Dan selepas gagal untuk berlepas, mereka ni pilih untuk berhenti sat dan mengarahkan semua penumpang untuk turun balik, tunggu dekat ruang menunggu. Waktu tu nampak macam flight ni rosak tau. Dan waktu tu cuaca memang semakin teruk. Waktu tu player Manchester United semua dah fikir dah mereka ni akan stay dekat situ sampai star MU waktu tu, Duncan Edward. Dia sampai kirim telegram dekat mak dia. Dia kata dia ni sampai lewat sikit lah dekat rumah. Sebab time tu memang nampak impossible gila nak bergerak time tu. Tapi time tu pihak teknikal tiba-tiba bagi tahu yang mereka ni dah boleh gerak. Semua player dan juga coach sekali dengan Sir Matt Busby, mereka ni ragu-ragu. Sebab mereka tengok time tu memang keadaan dengan teruk. Dan dalam flight semua player dah boleh kata mereka ni dah cuak dah. Mereka rasa macam something buruk benda akan berlaku. Dan ramai player mereka ni pilih untuk duduk dekat tempat duduk kat belakang. Sebab mereka kata duduk kat belakang ni lagi selamat lah. Dan mereka ni ajak Bobby Charlton sekali untuk duduk belakang. Tapi tentu Bobby Charlton dihalang oleh 2 orang pemain iaitu Duncan Edwards dan juga Harry Gregg iaitu goalkeeper Manchester United tentu. Kapal pun memulakan perjalanan untuk berlepas. Tapi sayang keadaan gagal yang licin membuatkan kapal ni gagal untuk capai top speed untuk berlepas. Nak break memang tak ada dah, lalai kali flight tu accident. Flight tu berlanggar dengan hujung litar iaitu ada pagar dekat situ dan juga ada satu bangunan kecil dekat situ, membuatkan mereka ni semua accident. Dan bahagian kapal terbang dekat belakang semua meletup. Kalau Bobby Charlton duduk dekat belakang, dia pun sekali akan meninggal kemungkinan. Dan dalam kemalangan ni, kapten yang mengemudi kapal terbang tu iaitu James Stein telah terselamat. Tapi sayang co-pilot dia iaitu Kenneth Kane Raymond telah meninggal dunia. Sebanyak 8 orang pemain Manchester United telah meninggal dunia. 7 orang mati di tempat kejadian, seorang meninggal 15 hari selepas kejadian. Mereka adalah Geoff Benn, Roger Bryan, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, Tammy Taylor, Billy Whelan, dan yang survive tapi meninggal dunia 15 hari kemudian adalah Duncan Edwards, star mereka. Dan selepas peristiwa tu, MU sebenarnya dalam krisis. Jimmy Murphy iaitu pembantu kepada Sir Matt Busby, sebenarnya dia ni tak ikut pergi kat Red Star Belgrade ni. Disebabkan tentu dia juga melatih pasukan kebangsaan Wales. So dia tak boleh ikut lah. Dan dia baru tahu kejadian tu sehari selepas kejadian tu berlaku. Dan Sir Matt Busby terselamat tapi mengalami kecederaan parah. Dan bagi menangani masalah ni, pihak Manchester United mereka ni pilih untuk berjumpa dengan Jimmy Murphy sebagai wakil kepada Sir Matt Busby. Mereka cadangkan, pihak petinggi kelab mereka ni cadangkan untuk bubar kelab terus ataupun bubar kelab sementara waktu. Sebab apa? Sebab tentu MU tengah compang-camping lah, tengah tempang lah. Player tak cukup, duit banyak habis, banyak kerugian, nak hadap competition lagi, so memang susah jugalah. Tapi tentu nasib baiklah Jimmy Murphy ni. Dia berkeras. Dia kata waktu ni lah waktu yang sebenar. Manchester United kena tunjukkan jati diri mereka yang sebenar.
Tak kira apa jadi, mereka kena bertanding, kena habiskan juga competition musim tu. So semangat yang membara dibawa oleh Jimmy Murphy ni lah membuatkan petinggi Manchester United mereka ni pun aku dengan keputusan Jimmy Murphy. Dan Jimmy Murphy waktu Sir Matt Busby dalam hospital, dia ni lah bertindak sebagai caretaker manager untuk atok player-player yang ada, baki-baki player yang ada untuk bermain dalam competition yang berbaki. Dan Jimmy Murphy ni pun memulakan tugas dia untuk cari rekrutan terbaru untuk masukkan ke dalam pasukan Manchester United. Tapi sebelum tu dia datang dekat player-player yang masih lagi survive, yang masih lagi cergas dan boleh bermain. Sebab tentu ada player macam Harry Gregg yang masih lagi cergas, iaitu goalkeeper Manchester United, dan juga Sir Bobby Charlton. Bobby Charlton waktu ni dia memang dah bertekad dah dia ni nak bersara disebabkan dia ni terlalu sedih. Lagi-lagi selepas kehilangan rakan sepasukan yang sangat dia sayang, iaitu Duncan Edwards. Dia sampai dah buang dah semua trofi yang dia menang dan semua berkaitan dengan bola sepak yang dia ada. So Jimmy Murphy pun bagilah masa dekat Bobby Charlton untuk berehat. Dia tak boleh nak kata apalah, dah Bobby Charlton tolak tawaran dia, takkan dia nak paksa. Waktu ni banyak kelab sebenarnya cuba bantu Manchester United. Dan kelab pertama yang membantu Manchester United adalah kelab Liga Amatur, iaitu Bishop Auckland. Mereka benarkan Jimmy Murphy ni datang ke kelab mereka dan scout mana-mana player yang dia nak. Liverpool iaitu musuh tradisi untuk pasukan Manchester United juga, mereka ni offer 5 pemain kepada Manchester United untuk dipinjamkan. Dan gaji semua ditanggung oleh pihak Liverpool. Tapi yang ni aku tak pasti betul ke tidak, sebab ada yang kata tak betul, ada yang kata betul. So kalau hampa tahu betul ke tak betul, hampa komen kat bawah. Tapi ada satu kelab lah yang memang paling banyak gila tolong dekat Manchester United, iaitu tak lain tak bukan adalah Real Madrid. Real Madrid tadi boleh kata memang bertindak sebagai pembantu kepada Manchester United. Memang mereka ni cuba sedaya upaya untuk tolong pasukan Manchester United. Apa mereka buat? Jom kita tengok. Pertama sekali, Real Madrid sampai offer Alfredo Di Stefano, pemain terbaik mereka time tu, untuk loankan kepada Manchester United. Tapi tentu sayang FA Inggeris mereka tak benarkan benda ni berlaku disebabkan mereka nak jaga bakat-bakat striker England mereka. Sebab dulu Liga England bukan macam dekat Liga Lani lah. Liga Lani memang tak kisah dah berapa orang pemain asing nak masuk. Liga dulu memang terhad gila lah pemain asing kalau nak main dekat England. So kalau hampa tengok dulu-dulu dekat England memang susah gila lah nak cari player-player daripada luar. Ada tu ada tapi memang sikit gila lah. Dan bila tak boleh tolong macam tu, Real Madrid mereka cuba cara lain pula. Mereka kumpul dana. Macam mana cara mereka kumpul dana? Mereka buat satu bendera yang diberikan nama sebagai Champions of Honor dan mereka jual dekat Spanyol. Dan hasil dana semua tu semua mereka bagi dekat MU. Dan Real Madrid juga tawarkan perubatan percuma kepada semua yang terlibat dalam disaster tu yang masih memerlukan perubatan. Dan Real Madrid juga adakan perlawanan persahabatan dengan Manchester United banyak kali sebagai usaha untuk kumpulkan dana, dan segala dana tu semua diwariskan kepada pasukan Manchester United. Dan pasukan Manchester United perlahan-lahan mendaki untuk kembali menjadi pasukan yang kuat kembali. Hambalah memang susahlah naik balik selepas kehilangan banyak play star mereka. Tapi dengan kembalinya Bobby Charlton ke dalam pasukan dan juga Sir Matt Busby yang sebelum tu sebenarnya dah trauma dah. Sebab Sir Matt Busby lah, kalau hampa nak tahu, dia lah orang yang paling rasa bersalah dalam tragedi ni. Sebab apa? Sebab dia lah yang mulakan semua benda ni. Dia lah yang membuatkan Manchester United ambil pesawat khas. Dan juga dia juga yang push untuk Manchester United balik awal. Tapi itulah, benda dah jadi dah, tak boleh nak salahkan dia juga. Dah aja sampai tu sebab je lah. So bila Sir Matt Busby ni terlalu kecewa, dia ni hampir-hampir nak bersara dah daripada kerjaya jurulatih. Tapi tentu Jimmy Murphy lah bagi semangat dekat dia. Dia bagi tahu semua player-player Manchester United masih lagi berharap untuk dia kembali ke dalam bidang pengurusan. So kata-kata daripada Jimmy Murphy ni lah membuatkan Sir Matt Busby ni semangat kembali untuk naikkan Manchester United balik. So Manchester United ni memang mula daripada bawah lah. Dan untuk pengetahuan hampa, dalam UCL waktu 1958 tu, Manchester United tetap bermain juga, tapi mereka disingkirkan oleh pasukan AC Milan. First game mereka menang 2-1, tapi second game mereka kalah. Tapi dekat final, Real Madrid berjaya kalahkan pasukan AC Milan. Satu lagi kebaikan Real Madrid Real Madrid menang dengan pasukan AC Milan tu. Real Madrid nak offer trofi UCL tu kat MU tau, tapi MU tolak lah kan. Real Madrid menang, mereka ambil je lah trofi tu. Dan perlahan-lahan macam kata tadi, Manchester United kembali menjadi pasukan yang kuat kembali. Dan akhirnya Manchester United berjaya menjuarai UCL, menjadi pasukan daripada England pertama yang memenangi UCL, iaitu pada musim 1968 pasukan Manchester United berjaya mengalahkan pasukan Benfica, iaitu dekat Wembley. So berakhirlah cerita pasal tragedi Munich Manchester United. Pengajaran dalam video kali ni, tak kira lah hang jatuh banyak mana pun, hang kena bangkit kembali dan jangan pernah putus asa. Sebab hang bayangkanlah kalau Sir Matt Busby putus asa, kalau Bobby Charlton dah bersara daripada bola sepak, kita mungkin tak akan dapat kenal mereka lagi pada hari ini. So itulah segmen Bola-Bola Misteri pada kali ini. Tragedi Munich Air Disaster yang berlaku pada 6 Februari 1958 yang diingati sampai ke hari ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.